Akhirnya aku dapat juga kamera Canon 80D yang aku nak tu. Jom kita tengok apa bestnya kamera ni. Hai dan Assalamualaikum. Nama aku Ramadan Fauzan dan selamat datang ke dalam rancangan YouTube aku. Hari ni aku nak share sikit pasal kamera yang aku baru beli ni, iaitu kamera Canon 80D. Dia ni adalah sejenis DSLR kamera, bukannya mirrorless. Agak lama jugalah, keluaran pada 2017 atau 2018 macam tu lah, ke 2016, tak berapa ingat. Nanti aku review balik. Sebelum aku beli, aku dah check dulu dia punya spesifikasi. So even sebelum beli lagi aku dah tahu kamera ni akan menyempurnakan aku punya purpose. Sebab tu aku beli. Kenapa aku beli? Salah satu sebabnya adalah sebab kamera Canon 5D Mark III aku, dia tak ada 60 fps. Paling tinggi dia ada 1080 30 fps. So masalahnya bila tak ada 60 fps, engkau nak buat slow motion tu payah. Dalam video kalau nak cantik kena ada slow motion baru cantik. So salah sebab lah. Sebab aku beli juga yang nombor 2 dah sebab kerana dia ada follow focus while recording. Maksudnya masa record tu dia boleh fokus. Contohnya aku ke depan, ke belakang, dia masih boleh zoom in dan zoom out. Bukan zoom in, zoom out, sorry. Maksudnya dia boleh betulkan focusing dia lah. So sentiasa muka kau akan cap even kau ke depan atau ke belakang. Yang itu tak ada pada 5D Mark III. So sebab tu aku beli kamera ni. Macam mana aku beli? Well, macam aku cakap tadi, aku jumpa kat Facebook Marketplace, aku deal dengan dia, aku jumpa, aku test apa semua, aku dah check dia punya shutter count berdasarkan software dekat laptop tu. Shutter count dia tak sampai 20,000 pun. So memang betul hobby lah, dia jarang guna. So aku rasa jackpot lah kalau aku dapat ni. Dengan harga 2,000 untuk shutter count bawah 2K, dia bagi 2 biji bateri, siap dengan memory card. Condition cantik, cuma ada crack sikit dekat dia punya LCD panel tu, tapi not affected dengan dia punya function. So function dia still 100% functional. So bagi aku okey lah. Okay, sekarang ni aku nak unbox. Korang boleh tengok ni kotak dia. Kotak macam biasalah kamera Canon ni. Ni aku dah unbox sebelum ni lagi, tapi ni aku just tunjuk semula actual sebelum aku unbox tu. So ada buku manual. Yang penting korang sebelum buat apa-apa ke, sebelum buat video review ke apa, korang baca manual dulu, baru korang boleh faham. Okay, tu kamera dia bagi ni, charger ada. Okay, ni ada strap, 2 biji bateri aku dah simpan. Ini dia punya casing dia, tapak dia. Tahu tak kegunaan tapak ni untuk apa? Setengah orang dia buang, tapi aku tak. Tujuannya kalau macam aku dah untuk protection. Aku tunjuk contoh lah ni kan. Ni kameranya. Itu pula nak cakap, ni kameranya. So ni baterinya. Kalau korang dah charge, korang letak kat sini lah. Ini menandakan bateri korang dah charge. Lagi tu dia dapat protect kau punya contact point kat sini. Ni tujuan dia. Tapi sebagai salah satu penanda, aku kalau dah charge penuh, aku akan letak pada dia punya protection board ni. Sama lah, 2 biji bateri, lagi satu ada dalam bag. Lain-lain tak ada. Ini aja yang dia bagi. So tak apa. Okay, ni barang-barang yang dia bagi. So aku simpan semula. Ni macam biasalah dia punya rupa dia sama dengan starting 60D, kamera dia lebih kurang sama semua. So ni ada articulated punya screen. So kalau macam korang buat selfie ke apa ke kan, video buat vlogging ke apa ke, so boleh buat macam ni je lah. Follow focus while recording dah ada. So kat sini kau boleh touch screen saja. Kau nak fokus kat mana, sini touch screen. So boleh tekan kat sini untuk fokus kat muka kita. Lepas tu tengok je macam ni dengan dia punya kit lens lah, 18-55. Ataupun optional lain kau boleh beli dengan 18-135mm punya kit lens. Yang itu bestnya lens ni adalah dia STM, stepping motor. So maksud dia punya zoom in atau out senyap, nombor 1, nombor 2 smooth, nombor 3 lagi laju. So kalau kau tengah buat vlogging ke apa ke, kalau macam motor-motor USM yang lama tu,
ultra speed motor atau silent motor tu memang dia kata silent motor, tapi masalahnya bunyi dia zoom in dan zoom out masih kedengaran lagi pada mikrofon yang ada dekat sini. Kalau korang pakai mikrofon yang kat sini lah zoomnya mikrofon, tapi kalau kau pakai macam ni lavalier mic ni, so no issue lah. Kamera Canon 80D ni, apa kelebihan dia berbanding kamera-kamera sebelum ni? Dia ada zone selection. Zone selection dia kat sini. Dulu masa aku pakai 60D tak ada zone selection. So maksudnya dia ada single point atau focus point yang merah tu. So single point, lepas tu yang auto pun dia akan detect sendiri berdasarkan 12 point yang ada kat sini. Tapi yang ini kau boleh buat selection untuk zone punya AF point. So dalam dia ada 3 zone, satu sini, satu sini, satu sini. So 3 zone lah, 1, 2, 3. So kalau macam sport mode sangat sesuai. Kau set pada aperture 5.6 saja yang biasa sport pakai. Lepas tu kau dah boleh shoot. Okey, salah satu kelebihan dia yang lain ialah sini ada tempat untuk remote shutter. Sini adalah untuk mikrofon dan bawah sini ada untuk earphone punya jack. So kalau macam kau dah record, kejap lagi kau nak dengar apa yang kau record tadi, voice record tadi, kau boleh masukkan earphone jack kat sini, kau dengar. So itulah kelebihan yang ada pada APS Type-C punya kamera ni berbanding dengan kamera-kamera yang lain. Yang lain kebanyakannya tak ada lagi pada zaman dia keluar. Custom function dia kat sini, dia ada 2. Biasanya kamera-kamera macam advanced punya kamera macam ni, dia ada 1 je, tapi dia tambah lagi 1 custom function, ada 2. Itu salah satu kelebihan lah. Kebaikan nombor 3, dia ada follow focus while recording. So masa macam aku cakap tadi, masa kau record dia punya fokus tu boleh follow. Sama ada kau ke belakang, dia akan follow, ke depan pun dia akan follow fokus juga. So no issue. Terutamanya kalau kau macam buat vlogging, memang target dia untuk consumer yang buat vlogging. Nombor 4, dia ada Bluetooth connectivity. So maksudnya kau boleh kawal kamera kau, letak dekat tripod, kawal kamera kau menggunakan handset. Handset tu kau kena onkan wifi. Lepas tu dekat kamera ni pun kena onkan wifi, dan kau boleh tengok live view daripada handset saja. Lepas tu untuk fokus pun kau boleh tap dekat handset dan dia akan fokus kat muka kau. Macam awal-awal lagi aku dah dekat handset tu pun kau boleh set autofocus dekat muka ataupun zone selection. So macam aku buat sebelum ni, aku set dia dekat autofocus dia untuk face track punya detection lah. So dia akan track face muka aku, muka siapa yang dia fokus lah. Dan kalau aku bergaling ke sini pun dia akan ikut, ke depan pun dia akan ikut, fokus tu akan sentiasa ikut. Itu kelebihan dia dengan Bluetooth connectivity, dengan Wi-Fi connectivity. Nombor 5, kalau nak kira in terms of ISO dia, walaupun dia ni sensor kecil untuk APS Type-C dengan crop factor 1.6, dia punya ISO lebih baik daripada 5D Mark III aku. Itu yang aku perasan. Dalam keadaan 1600 punya ISO, dia lagi terang daripada 5D Mark III aku dengan 1600 punya ISO. Semua setting sama, kamera lens sama, shutter speed sama, iaitu 50 frame per second, aperture dekat 8, ISO dekat 1006. Tapi Canon 80D lebih baik in terms of ISO. So nombor 6, dia punya articulated screen ni ada touch screen. Even aku boleh ada crack sikit kat sini, tapi dia tak affected dengan dia punya function. Nombor 7, dia punya viewfinder dia, kalau nak ikutkan kamera 60D dan 70D tak silap aku, apa yang kau tengok kat sini dengan apa yang kau orang ambil gambar, yang korang ambil gambar sebenarnya 100% gambar tu. Tapi bila korang tengok dekat viewfinder, korang hanya boleh nampak 98% daripada gambar sepenuhnya. Ada kemungkinan lagi kurang daripada tu, iaitu 96-95%. Kalau ikutkan 60D dulu, 70D aku tak tahu. Tapi aku rasa 70D pun 98%. Kebaikan nombor 8 dia ialah dia ada zone selection autofocus. Yang ni aku cakap bagus untuk sport lah. Sebab sebelum ni 5D Mark III pun yang aku beli pun tak ada. Sebab kamera tu tahun 2012. So ini kamera ni tahun 2018 lah aku. So kalau ada benda tu memang bagus lah, sesuai untuk sport. Sekarang ni aku nak cerita pasal keburukan dia. Dia punya sharpness kalah dengan kamera 5D Mark III in terms of kalau kau ambil gambar bukan video.
Ada mungkin sebab satu 5D Mark III tu full frame punya kamera, dan megapiksel dia pun tinggi sikit. Nak kata tinggi pun tak tinggi, 22 megapiksel, tapi disebabkan dia punya sensor dia lebih besar. Dia punya size pixel tu even kecil tapi lebih sharp, sebab sensor dia yang jenis baik lah. Keburukan nombor 2 dia ialah video ni tak ada 4K. Yang ada paling tinggi 1080 60 fps. So bagi aku, masa dia keluar tu, dia sendiri dah kalah dengan Sony in terms of video punya quality. So dia mungkin target untuk vlogger-vlogger yang tidak memerlukan video 4K. Dan bagi aku lah adalah masih tidak relevan untuk menggunakan video 4K dekat Malaysia ni, di mana banyak tempat lagi di seluruh Malaysia ni, sebenarnya Malaysia ni, yang tak ada coverage yang baik. Kesimpulannya, bagi aku, kalau korang target nak guna kamera ni untuk foto, no issue. Tapi kalau korang target kamera ni untuk video yang melebihi 1080 punya pixel resolution, tak sesuai lah. Tapi kalau korang target setakat 1080 pixel resolution berserta dengan 60 fps, no issue. Korang boleh pakai video ni. Kalau macam setakat aku buat YouTube je, aku rasa tak perlu, sebab tu aku beli. Anyway, bergantung pada purpose korang beli kamera lah. Sama ada nak 4K ke, kalau nak buat filem bajet tinggi-tinggi ke, boleh cari yang 4K lah. Sekarang filem-filem bajet yang tinggi pun dah 8K dengan 60 frame per second akan dikeluarkan di wayang. Dan jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Kalau korang ada apa-apa soalan berkaitan foto dan video, korang boleh tanya dekat komen di bawah. Okay? Assalamualaikum. Tahniah kepada Jimai Is Power punya team. Yeay.